tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan rangkaian rancangan membina jiwa. Mari dengarkan segmen ekspresi jam 8 malam hingga 12.30 malam bersama Haji Faiz berkongsi rancangan Apa Kata Anda, Carta Ekspresi, Maulid dan Dari Hati. Dengarkan IKIM, pasti sentiasa ceria. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semua rakan-rakan saya yang terus setia bersama-sama kami tak kira di mana jua anda berada. InsyaAllah kita akan bersiaran waktu ini bersama-sama menerusi perkongsian ilmu dalam siri Maulid at IKIM bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul dah pun bersama-sama dengan kita di studio waktu ini. Apa pun rakan-rakan saya, terima kasih atas perhatian anda bersama ikuti siaran ini. Waktu ini kita nak dengarkan banyak lagi perkongsian dalam siri Maulid Edikim bersama dengan Tuan Guru kita ni. Dah pun berada di studio saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Baik sihat Faiz? Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih yang banyak. Alhamdulillah. Untuk kita dengarkan perkongsian ilmu. Banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Malam ini kita nak sambung lagi. Kira ini bahagian yang terakhir Ustaz. Kita nak dengarkan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sambungan untuk bahagian selanjutnya minggu lalu dan kita nak sambung minggu ini. Jadi anda terus stay bersama-sama kami. Kejap lagi saya akan buat naik di Facebook untuk semua. Jadi anda teruskan setia. Silakan Ustaz untuk pengajian ilmu kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillahi mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan Faiz yang baik hati, sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan keberkatan ini kita akan bicarakan siri terakhir berkenaan dengan Sayyidatina As-Siddiqah bintus Siddiq
Habibatul Habib, At-Tayyibatu Zawjut Tayyib, Ummu Abdillah Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah kita bicarakan beberapa sisi kehebatan dan keunggulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sudah juga kita bicarakan bahawa Sayyidatina Aisyah adalah seorang faqihah, seorang yang menguasai ilmu fiqh, bukan sahaja ilmu hadis. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru berumur 18 tahun. Masih muda lagi. Sepanjang umurnya sehingga wafatnya selepas itu, beliau tidak berkahwin sesuai dengan kedudukan Ummahatul Mukminin dan mengabdikan dirinya untuk menyampaikan ilmu agama melalui majlis-majlis ilmu dan nasihat-nasihat perbincangan ilmiah bersama dengan sahabiat dan bersoal jawab dengan para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yang datang kepada beliau meminta pencurahan terhadap sesuatu hukum dan sebagainya. Al-Imam Al-Hakim menyebutkan 1/4 hukum hakam syariat datangnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana beliau adalah orang yang paling selalu kalau di kalangan Ummahatul Mukminin yang mendapat giliran 2 malam banding dengan isteri-isteri baginda yang lain yang mendapat 1 malam setiap seorang. Sehingga beliaulah yang paling banyak melihat perihal kelakuan ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya suatu keistimewaan, iaitu akan menegur para sahabat yang kalau dirasakan apa yang mereka hukumkan, putuskan ataupun bicarakan tidak kena dengan apa yang beliau rasakan tidak benar, mengikut kefahaman yang beliau faham dan ketahui daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Az-Zarkashi mengumpulkan apa yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tegur para sahabat ataupun khilaf dengan para sahabat dalam beberapa hukum ataupun apa yang dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada mereka. Lalu Al-Imam Az-Zarkashi menulis kitab Al-Ijabah liraddi mastadrakathu Aisyah ala sahabah. Kerana kealiman yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lebih 160 ulama daripada golongan lelaki yang terkemuka di kalangan para sahabat dan pembesar tabi'in yang datang berguru dengan Sayyidatina Aisyah. Ini tidak pelik ya Faiz dengan yang semua, sebab punya guru perempuan terutama sekali sahabiyah itu adalah satu kebanggaan. Sebab kebanyakan para masyayikh itu di kalangan orang lelaki. Nadir sedikit daripada kalangan wanita. Tetapi kalaulah ada di kalangan mereka itu, bermakna mereka bukan orang yang sebarangan, menguasai ilmunya sangat luar biasa. Termasuklah yang mengaji dengan beliau yang menjadi anak murid Sayyidatina Aisyah adalah Imam Ibrahim At-Tamimi, Imam Tawus, Imam Asy-Sya'bi, Imam Sayyid ibn Musayyib, Imam Sulaiman ibn Yasar, Imam Ikrimah dan pembesar-pembesar tabi'in yang lain. Kenapa? Kerana keutamaan dan keunggulan ilmu yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bukan hanya alim menguasai ilmu hadis dan ilmu fiqh, malah ilmu bahasa. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ijabah yang kita sebutkan tadi, mengatakan kanat Aisyatu afsahahunna lisana. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah orang yang paling fasih lisannya. Bermaksud orang yang sangat mengerti penggunaan bahasa Arab yang sangat eloquent, yang sangat tepat dalam penggunaannya, sebab beliau sangat mahir dari segi bahasa dan juga dari segi syairnya. Al-Imam Abu Umar ibn Abdul Bar
di dalam kitabnya mengatakan innaha kanat wahidata asriha fi thalathati ulumin, ilmi al-fiqh wa ilmi al-tib wa ilmi al-syar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan perempuan yang hanya dia seorang sahaja yang paling unggul pada zamannya, malah hatta pada zaman sekarang, Faiz. Kalau ditanya siapakah perempuan ataupun wanita yang sangat mengungguli ilmunya, malah dikatakan paling alim seluruh alam, itu dikatakan ulama adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya-Allah. Beliau menguasai 3 jenis ilmu sekaligus, iaitu ilmu fiqh, ilmu kedoktoran dan ilmu syair. Jarang kita dengar orang-orang yang ada pendidikan agama, kan Faiz, faham ilmu kedoktoran. Masya Allah. Ini beliau menguasainya. Ini disebabkan beliau juga ikut dalam peperangan yang disertai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya walaupun tidak berperang tetapi berperanan untuk menyiapkan peralatan-peralatan perang dan mengubat tentera-tentera yang luka ataupun tentera-tentera yang cedera di dalam peperangan itu. Sehingga ilmu pengobatan itu beliau juga kuasai. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pernah satu hari datang kepada Ziyad dan menanyakan kepada Ziyad, ayyun nasi ablagh, siapakah manusia yang memiliki kesempurnaan, kemampuan yang sempurna, ilmu, taujihat, nasihat, kepandaian dalam pelbagai disiplin ilmu. Lalu dijawab, anta ya Amirul Mukminin, kamulah orangnya wahai Amirul Mukminin. Dijawab oleh Ziyad merujuk kepada orang itu yang sempurna ilmu dan seluruhnya tadi itu, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Rupa-rupanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, i'zim alaik, hendaklah kamu berazam pada dirimu, saya tak perlu kepada pujian kamu, sanjungan kamu sebegini, saya tak perlu. Lalu kata Ziyad selepas itu, haitsu azamta alayya fa ablaghu an-nas Aisyah. Baru beliau tukar, Faiz, tadi dia sebut Amirul Mukminin tadi tu kan. Kemudian barulah beliau mengatakan, seperti mana yang kamu wahai Amirul Mukminin minta saya supaya bersungguh dalam bab ini dan tidak perlu memuji Tuhan, maka yang paling ablah, yang paling sempurna kemampuannya di kalangan manusia adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian hadirin, yang suatu pengakuan bukan daripada seorang tetapi ramai, malah di kalangan para sahabat dan di kalangan para tabi'in tentang keilmuan beliau. Kaedah menyebutkan kalau seseorang itu mengaku yang ilmunya hebat, yang kepandaiannya luar biasa, itu namanya pengakuan. Belum tentu diakui, kan Faiz? Ketika orang mengakui yang dia memang hebat dalam sesuatu ilmu dan sesuatu kemampuan, maka itu adalah suatu pengiktirafan daripada orang lain, yang kalau orang itu juga orang yang berilmu, orang yang terkenal dengan cerdik dan pandainya, orang yang terkenal dalam dunia keilmuan dan kefahaman, maka sudah pasti yang dipuji itu adalah sangat luar biasa. Ternyata para sahabat dan para tabi'in, pemuka-pemuka yang besar itu memuji akan keilmuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita akan lihat bagaimana keunggulan dan kehebatan Sayyidatina Aisyah yang ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Kaitannya kita akan lihat selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ayn wa atyabu minka lam talid
bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yap, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Haji Osman untuk perkongsian ilmu kita pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Berbicara kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin untuk bahagian yang terakhir Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazilan Faiz. Kemuliaan yang sangat luar biasa dan tinggi dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah kita bicarakan dalam minggu lepas tentang hadithul ifk, iaitu berita palsu yang menuduh Sayyidatina Aisyah berbuat sesuatu yang tidak elok. Subhanallah hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha mengetahui, yang maha tinggi, Allah lah yang membersihkan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha daripada fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang munafik ini. Sehingga Allah turunkan ayat yang panjang di dalam surah An-Nur ayat 11 sehingga ayat 19 semata-mata untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah yang sangat mulia ini daripada tuduhan sedemikian. Subhanallah, tidak perlu menunggu manusia, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang kesucian ini, pelepasan daripada fitnah ini. Allah Azza wa Jalla sendiri. Ini bermakna apa ni hadirin? Maqam apa yang sangat tinggi sebegitu sehingga dalam perkara sebegini Allah membersihkan namanya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya ketika menyebut ayat dalam surah An-Nur ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat sesuatu yang tidak elok, Allah Azza wa Jalla akan laknat mereka itu di dunia dan di hari akhirat. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, Al-Imam Ibn Kathir ketika menyebutkan dan menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan, waqad ajma'a al-ulama rahimahumullahu qatibatan ala anna man sabbaha, yani Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukira fi hadhihi al-ayat fa innahu kafirun li'annahu mu'adidun lil-Qur'an. Para ulama telah ijma' rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah secara keseluruhannya bahawa sesiapa yang mencela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha selepas turunnya ayat tadi dan melemparkan tuduhan yang tidak benar dan dusta kepada Sayyidatina Aisyah selepas diturunkan ayat tadi, fa innahu kafir. Orang itu menjadi kafir. Kenapa? Kerana seolah-olah dia berlawan ataupun bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, bermaksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu mu'adinun lil Quran. Dia tidak percaya ataupun melawan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Muslim, bara'atu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha min al-ifk wa hiya bara'atun qat'iyyatun binass al-Qur'an al-aziz. Falau tashakkaka fiha insanun wa la yadhu billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Kelepasan ataupun pembebasan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha daripada berita dusta, ifk, yang menuduh beliau berzina, berbuat sesuatu yang tidak elok, na'udzubillah min dzalik, ini adalah suatu pembebasan secara qat'i, secara putus
dengan nas daripada Al-Quranul Karim yang sangat mulia. Sehingga kalaulah ada orang yang syak lagi dengan pembebasan ini dan masih lagi mengatakan barangkali Sayyidatuna Aisyah berbuat perkara yang keji itu, walayadzubillah, orang itu menjadi kafir dan murtad dengan ijma' muslimin, dengan ijma' ulama-ulama Islam seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa Aisyatu Siddiqatu bintu Siddiq allati bara'aha Allah fi kitabih zawjan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi dunya wal akhirah faman qadhafaha bima bara'aha Allah min faqad kafara billahi al-azim. Sayyidatina Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq yang Allah telah bebaskannya daripada peristiwa ataupun berita dusta itu, dan Allah sebut dalam Al-Quran Zawjun Nabi, beliaulah isteri kepada Nabi SAW wa baraka wa sallam di dunia dan akhirat. Sesiapa yang mengqadhafnya, maksud sesiapa yang menuduhnya dengan tuduhan na'udzubillah min dzalik yang tidak baik tadi itu, sedangkan Allah sudah membebaskannya, maka dia menjadi kafir kepada Allah yang Maha Agung. Na'udzubillah min dzalik. Hisham ibn Ammar mengatakan, Sami'tu Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Man sabba Aba Bakr wa Umar julida. Aku mendengar Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik itu adalah Imam Malik bin Anas. Jangan kita keliru, Faiz. Anas bin Malik itu pembantu Nabi, sahabat. Ini adalah Sayyidina Malik bin Anas, iaitu Al-Imam Malik ibn Anas, dipanggil Imamud Dar. Imamud Dar, imam negeri. Dar itu maksudnya Darul Hijrah, negeri tempat Nabi SAW wa baraka wa sallam berhijrah. Sesiapa yang kata Imam Malik ini sangat luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau, sehingga sebahagian ulama mengatakan keilmuan beliau itu, kalau la yufti bil madinati illa malikun, tidak ada orang yang berhak untuk berfatwa, memberikan fatwa di bumi Madinah melainkan Imam Malik. Kalau sudah mandi sekalipun akan masuk balik ke bilik airnya, Faiz. Mandi lagi sekali dan akan mengenakan pakaian jubahnya selalunya berwarna putih dan berserban. Imam Malik berserban dan akan menggunakan toilasan. Toilasan ini kain serban yang macam saya ni kan, Faiz, dibukakan dan ditutukan kepala dan diletakkan di bahu kanan, di bahu kiri. Itu namanya toilasan. Kerana memuliakan Rasulullah SAW, iaitu hadis Nabi. Dan beliau akan persilakan mereka masuk, tapi tidak terus berbicara. Beliau akan minta pembantunya tadi akan ambil satu tempat duduk khas mengajar hadis, Faiz. Mengajar fiqah ada tempat duduk khasnya. Dan akan dibakar bakhur. Bakhurnya seperti bau-bau harum tu, Faiz.
Kemudian barulah beliau meriwayatkan hadis dengan penuh ta'zim dan hormatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itulah dia kehebatan Imam Malik yang kita nak bicarakan ini. Beliau mengatakan ta'zimnya beliau dengan Ahlul Bait termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Hisham bin Ammar. Aku mendengar Malik bin Anas mengatakan, "Man sabba Abu Bakr wa Umar julida." Sesiapa yang mencela Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar akan disebat orang itu. "Wa man sabba Aisyah qutila." Sesiapa yang mencela Sayyidatina Aisyah dibunuh. Masya-Allah. Qila lahu lima yuqtalu fi Aisyah. Kenapa dibunuh orang yang mencela Sayyidatina Aisyah tetapi tidak dibunuh tetapi disebat orang yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Orang itu bertanya, rasa pelik. Kalau dari segi maqam memang Sayyidina Abu Bakar itu lebih tinggi dengan Sayyidina Umar dibandingkan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kenapa dibunuh? Imam Malik mengatakan, li'anna Allah Ta'ala yaqulu fi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang demikian itu selama-lamanya jika benar kamu orang-orang yang beriman. Bukankah Allah telah turunkan ayat yang membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu siapa lagi yang mencela selepas itu maka orang itu dibunuh, kata Imam Malik rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan Imam Malik jugalah yang mengatakan, faman ramaha, sesiapa yang melemparkan tuduhan tidak baik kepada Sayyidatina Aisyah, faqad khalafa al-Quran, sesungguhnya dia telah menyalahi Al-Quran, menentang Al-Quran. Wa man khalafa Al-Quran, sesiapa yang menyalahi dan menentang Al-Quran, qutila, orang itu dibunuh. Begitu tegas Imam Malik bin Anas, ahli hukum dan ahli hadis yang terkemuka, seorang yang menguasai ilmu, yang mendapat anugerah mimpi setiap malam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu sekali tegasnya fatwa beliau terhadap orang yang melemparkan tuduhan yang tidak baik kepada orang yang paling dicintai oleh Sayyidul Wujud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak lain tidak bukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil. Burak Oil. Sesen community yang Burak Oil. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai unit integriti dan pematuhan grade N41. Berumur tidak kurang daripada 25 tahun, merupakan pemegang ijazah sarjana muda dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon yang pernah mengikuti kursus Certified Integrity Officer CEIO Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
SPRM merupakan satu kelebihan. Anda perlu bertanggungjawab kepada pengerusi IKIM. Anda juga perlu menyediakan pelan unit integriti dan pematuhan yang telah dijadualkan. Memastikan tadbir urus terbaik dan berkesan dilaksanakan berdasarkan hak, tanggungjawab dan had yang telah digariskan dalam peraturan di IKIM. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan 5 Oktober 2020. Rentas negeri. Tenang dan ambil langkah-langkah perlu sebelum memulakan perjalanan jauh merentas negeri. Periksa kenderaan anda, pastikan ia selamat untuk perjalanan jauh. Dapatkan rehat yang secukupnya. Sekiranya anda pengidap penyakit kronik dan perlukan ubat-ubatan, bawa bersama ubat-ubatan anda. Jika perlu solat di R&R, sila patuhi SOP penjarakan sosial dan tidak bersentuhan. Setibanya di destinasi, bersihkan diri sebelum bertemu keluarga tercinta. Kita jaga kita dan selamat memulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis hingga 12.30 malam. Mengapa membisu? Terima kasihku atas kesetiaan. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Dalam Maulid Adikim waktu ini bersama-sama dengan Ustaz Muhadir Haji Jol, nak kita sambung pengajian ilmu kita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Silakan Ustaz. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah menggunakan seluruh umurnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang sabirah, seorang yang sabar, abidah, kuat beramal, terutama sekali pada waktu malam, seorang yang kuat bersedekah, seorang yang sangat faqihah, yang sangat menguasai ilmu fiqh, demikian seorang yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak kepada para sahabat, di samping seorang mufti yang datang kepadanya para sahabat untuk meminta fatwa dan meminta penjelasan dan keseluruhannya. Seluruh umur beliau yang berbaki itu digunakan untuk memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebarkan ilmu yang ada padanya, terutama sekali dalam periwayatan hadis dan kefahamannya kepada para sahabat. Kerana itu tidak pelik untuk kita melihat dalam kutubu al-ahadith, kitab-kitab al-ahadith itu tidak lekang daripada nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, terutama sekali yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan rumah tangga dan perkara-perkara yang ada kaitan dengan wanita. Kenapa? Kerana yang paling tahu hal ehwal dalam keluarga, demikian dalam hal ehwal dalam rumah adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Antara kelebihan beliau selalu mendapat 2 malam giliran di ketika para ummahatul mukminin yang lain mendapat setiap malam untuk setiap orang. Begitulah kehebatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga ketika beliau hampir wafat, Al-Qasim bin Muhammad mengatakan anna Aisyah ishtakat. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah sedikit mengeluh ketika di saat kematiannya. Bukan mengeluh tidak reda, tidak. Biasa kalau orang yang sudah tua dan orang yang sudah berumur sedang menjalani saat-saat kematian, itu bukan suatu yang senang. Faja'a Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang. Lalu dia mengatakan, "Ya ummul mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ala Abi Bakrin." Wahai ummul mukminin, anda puan adalah orang yang mula-mula masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ayahmu. Ini untuk mententeramkan Faiz. Bermakna ketika kita menziarahi orang yang mungkin dalam sakaratul maut ataupun hampir sakaratul maut, barangkali sedikit mengeluh, maka kita tenangkan dengan sesuatu yang mengembirakannya. Begitu Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, nanti kamulah yang nanti akan bersama dahulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam syurga. Wanita ataupun perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam ketika Sayyidina Amr ibn al-As bertanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapakah manusia? Bukan ditanya siapakah perempuan, tidak. Siapakah orang yang paling dicintai di sisimu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Orang itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bermaksud kalau mencintai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ini bermakna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Sayyidatina Aisyah ke hadiratnya, lalu wafatlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di bumi Madinah yang sangat barakah itu pada tahun 58, sebahagian mengatakan 59 Hijriah, ketika berumur 67, sebahagian mengatakan 68 tahun, dan dikebumikan di Jannatul Baqi', perkuburan Baqi', selepas solat witir pada 17 Ramadan malamnya itu. Dan kalau kita nak ziarahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sesiapa yang menziarahinya Faiz, biasanya selepas subuh akan dibuka perkuburan Baqi' itu, maka daripada pintu masuk itu terus sahaja pergi ke depan 30 meter daripada pintu itu akan melihat satu kubur, tidaklah kecil sangat, tidaklah terlalu besar. Di situlah dikebumikan Ummahatul Mukminin. Nanti kita akan bicarakan hal ini Faiz, siapa yang dikuburkan di perkuburan Baqi' itu supaya nampak, dan kita tahu ketika nanti kita menziarahi mereka, kita tahu di sinilah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 meter betul-betul Faiz kalau kita masuk daripada pintu tu, situlah kubur Ummahatul Mukminin keseluruhannya. Ia termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita bicarakan di sini, kecuali dua orang sahaja. Seorang Faiz Sayyidatina Maimunah. Itu dekat dengan Masjid Aisyah di Tan'im, sebelum kita nak sampai di bumi di Tanah Haram. Kemudian Sayyidatina Khadijah, semua kita tahu, dikebumikan di Jannatul Ma'la, di perkuburan Ma'la di Makkah Al-Mukarramah. Sayyidina Al-Hasan bin Thabit, seorang penyair yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dimuliakan oleh Sayyidatina Aisyah, menyebutkan tentang Sayyidatina Aisyah, tentang kematiannya dan tentang kehebatannya. Hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili aqilatu hayyin min lu'ay bin ghalibin kiramil masa'i majduha ghairu zaili muhadzabatun qad tayyaba Allahu qimaha wa tahharaha min kulli su'in wa batili fa in kuntu qad qultu alladhi qad za'amtumu فلا رفعت صوتي إلي أناملي فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. Beliau menyebutkan hasanun razanun ma tuzannu biribatin. Dialah, iaitu Sayyidatina Aisyah, wanita suci yang sempurna akalnya, ilmunya, yang tidak dituduh dengan keraguan. Tidak ada sesiapa pun yang meragui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dari segi kesempurnaannya. Wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili. Berpagi-pagi engkau merasa lapar kerana tidak pernah membicarakan keburukan orang lain.
Aqilatu Hayyin min Lu'ay bin Ghalib, pemimpin wanita yang mulia daripada keturunan Lu'ay bin Ghalib, juga keturunan Rasulullah di atas datuk-datuk nenek yang di atas itu. Kiramil masa'i majduha ghairu zaili, kemuliaan yang mengalir dan ketinggian yang tidak sirna. Muhadzabatun qad tayyaballahu qimaha, wanita yang beradab yang sesungguhnya Allah telah memuliakan asal keturunannya. Wa tahharaha min kulli su'in wa batili, Allah menyucikannya daripada semua kejahatan dan kebatilan, termasuk dalam peristiwa hadithul ifk. Fa in kuntu qad qultu alladhi qad zamtumu, maka sekiranya aku telah mengatakan sesuatu yang kamu dakwakan, maksudnya ada riwayat yang mengatakan bahawa Sayyidina Hasan bin Thabit juga di antara orang yang hampir-hampir percaya dengan peristiwa hadithul ifk itu, Faiz. Walaupun ada pendapat lain mengatakan tidak, tetapi beliau mengatakan tidak. Fala rafa'at sauti ilayya anamili, maka janganlah diangkat untuk cambukku yang ditujukan kepadaku hujung jariku. Maksud beliau minta supaya jangan beliau diqadhaf, jangan beliau disebat. Kenapa? Sebab beliau tidak terlibat sebenarnya dalam mempercayai hadithul ifk, sehingga beliau mengatakan fa kaifa wa wuddi ma huyitu wa nusrati, bagaimana mungkin aku percaya kisah hadithul ifk itu sedangkan kecintaanku dan pertolonganku selamanya, selama hayat hidupku, li ahli Rasulillah zainil mahafili, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, penghias keturunan. Ra'aituki wal yaghfir laki Allahu hurratan, aku melihat dan Allah telah mengampunimu sebagai wanita yang merdeka. Minal muhsanati ghairi dhati ghawaili, engkaulah wanita yang suci yang tidak ada keburukan padanya. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan memberikan kita akan kemuliaan di atas keberkatan beliau, dan menjadikan kita orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat ummahatul mukminin, antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita. Tak lain tak bukan untuk kita kenal keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal dan akhirnya kita cinta dan kita ikut apa yang telah diajarkan oleh mereka semua, ahli keluarga. Dalam siri ini kita bawakan Ummahatul Mukminin, dan insya-Allah kita tambah kecintaan buat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. InsyaAllah kita nak sambung pengajian ilmu dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin minggu depan, Ustaz. Untuk bersama dengan perkongsian tentang Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. InsyaAllah kita nak sambung minggu depan. Hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam. Anda boleh ikuti siaran kami. Dan yang terlepas, anda boleh dengarkan ulangannya hari Sabtu jam 9 malam. Juga boleh tonton kembali di Facebook kami, IKIM FM. Sekali lagi terima kasih banyak, Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami. Dengarkan IKIM tak kira di mana juga anda berada. Maulid IKIM kembali semula minggu depan, Khamis 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Manusia bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jual hatimu bak kaca yang
kesan istimewa, bawa kelembutan, bukan kelemahan, bukan jua penghinaan dari Tuhan, bahkan sebagai hiasan kecantikan. Masih ada peluang menabur jasa ibu dan ayah. Wakaf adalah antara 11 amalan yang terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah secara atas talian melalui aplikasi perbankan internet atau infak online di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Anda boleh mewakafkan untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Andalah yang bertuah. Wakaf anda amat berharga buat mereka. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku baharu terbitan IKIM bertajuk Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Kota Kinabalu 93.9 FM. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dari maksiat dan bersungguh-sungguh dalam bersuci dari segala macam kotoran. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat diutamakan. Ia juga merupakan salah satu langkah penting untuk menghindari wabak COVID-19. Pastikan anda mengamalkan langkah-langkah ini bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Membasuh tangan dengan cara yang betul, membersihkan diri, serta memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Penjagaan kebersihan diri dan persekitaran hendaklah menjadi keutamaan ketika ini dan pada bila-bila masa. Menjaga kebersihan juga merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh itu, marilah kita hindari penularan virus ini dengan memastikan penjagaan kebersihan setiap masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Generasi pagi ini bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suarin, kita nak bincang tentang generasi syurga, generasi yang diduga. Dan saya nak sebut kembali bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga ini sumber pahala kita.